Muhammad Azizul Azmi yang selesa dipanggil Ijoy adalah seorang tukang yang berkarya dalam membaiki dan restorasi topi keledar klasik tahun 80-an. Restorasi yang dilakukan adalah secara menyeluruh, melibatkan cengkerang dan kemasan dalaman. Selain restorasi, Ijoy turut menghasilkan topi keledar buatan tangan dengan jenama sendiri, hasil dorongan rakan-rakan yang diinspirasikan daripada model klasik sekitar tahun 70-an. So brand ni kenapa Seven Stone, pasal kalau dalam bahasa Melayu dia batu tujuh. So saya tinggal kat Gombak batu tujuh. So idea yang orang yang bagi idea ni saya panggil Pak Chu lah. Dia yang bagi idea untuk buat brand ni lah. So dia salah seorang yang banyak bagi semangat lah untuk saya buat brand sendiri. Bermula dengan komponen utama iaitu cengkerang, setiap lapisan harus dilakukan dengan cermat bagi mendapatkan ketebalan yang tepat agar tidak terlalu nipis atau berat dan selesa untuk dipakai. Ketebalan cengkerang ni kita ikut standard lah. So maknanya dia tak tebal sangat, dia tak nipis sangat. So ada kualiti tahan lasak lah. So sebab kita buat 3 lapis lah, 3 layer. So memang tahan, memang selamat untuk digunakan. Selain keselesaan pemakai, keselamatan juga wajib dititik beratkan. Setiap lapisan harus dipastikan benar-benar kering sebelum ia dilapis dengan lapisan seterusnya. Ia bertujuan memberi keteguhan kepada keseluruhan cengkerang agar selamat digunakan ketika di jalan raya. Dia cari keselamatan dia, insya-Allah selamatlah helmet ni, sebab ada satu kes kawan dia pakai helmet yang buatan sendiri tu lah. Dia pakai accident, so cengkerang dia tak ada crack lah, semua bercala je. Accident tu teruk juga lah, tapi cengkerang tu selamat lah, tak pecah. InsyaAllah selamat lah untuk kita bawa atas jalan raya. Setiap cengkerang mengambil masa 1 hingga ke 2 hari untuk betul-betul kering dan keras di dalam bekas pengering atau oven pada suhu 40 darjah Celsius. Ia kemudian akan dikeluarkan daripada acuan untuk pemeriksaan dan kemasan luaran. Usai kemasan di bahagian luar cengkerang dan mendapat permukaan yang licin dan rata, ia akan dipersiapkan untuk proses mengecat. Bagi topi keledar keluaran Ijoy, warna dan corak yang akan disembur adalah pelbagai, mengikut kreativitinya tersendiri ataupun citarasa pelanggan. Bila benda kecil ni, mudah sikit lah, tapi rumit dia sebab permintaan customer tu. Kadang dia orang nak sampai nampak batik, dia yang bel ni tu dia orang, budak-budak sekarang dia nampak macam tu. Sebab kita ikutkan, kita main cat, kita tak nak nampak benda yang bergelombang sikit tu, kita tak nak. Tapi bila main dengan helmet ni, dia orang nak benda tu nampak. So dia orang nak nampak season lah, itu yang jadi dia orang kata mahal vintage benda tu lah. Berbeza pula bagi topi keledar klasik. Warna pilihan untuk direstorasi kembali adalah berpandukan kepada warna asal bagi mengekalkan keasliannya. Kemasan akhir kebiasaannya akan digilap bagi menampakkan kesan vintage dan klasik. Pilihan warna kalau main dengan Magnum memang standard yang ada keluar saja. Oranye, kuning, biru, putih, merun, macam tu. Kalau ada sampel yang asal tu, memang itu yang kita bancuh. Biasa dia kalau datang yang original pun, ikutkan color dah faded dah. So kita tengok bawah getah ni. Biasa kalau kita tengoknya kan ada getah. Bawah getah tu insyaAllah ada lagi original. Kilang mungkin dari sana lah. So kita ambil ikut tu lah. Selain warna, topi keledar keluaran Ijoy juga bereksperimentasi dengan kesan khas. Ia bertujuan menimbulkan lagi kesan khas dari bahan carbon fiber agar hasilnya kelihatan timbul seperti 3 dimensi. Walaupun mencabar, tetapi hasilnya jelas memuaskan. Kalau yang ni memang ada susah dia. Sebab kita buat carbon, layer carbon, and then kita buat resin. Resin tu satu layer, kita kena kering sehari. Gosok. Kering, baru buat layer kedua. At least 3 layer, kita akan dapat straight. Sebab kita sapu, kita takkan dapat finishing macam ni, tak dapat lagi. Dia mesti ada, orang cakap, tak cantik lah permukaan tu cantik. Nanti kita kena sand balik apa semua, bagi cantik apa semua, baru kita dapat macam ni. Kalau tak nanti, permukaan tu memang tak cantik lah. Permukaan tu memang tak straight langsung. Selain kemasan luar, kemasan span di bahagian dalam topi keledar juga penting.
Ia merupakan set yang akan melengkapkan keseluruhan topi keledar dan memberikan kepuasan kepada penggunanya, lebih-lebih lagi apabila menggunakan bahan yang asli. Dia mungkin sebab kepuasan, sebab orang nak yang original. Sebab ada je kita buat yang convert tapi harga dia lebih kurang dalam 5 ke 10 ribu. Itu kondisi convert lah, mana kita ambil daripada parts-parts helmet lain kita buat. So harga dia bawah daripada 10 ribu lah. Tapi nak kata kepuasan tu orang nak yang betul-betul full original. Harga yang dikenakan bagi setiap projek restorasi adalah bergantung kepada proses dilakukan dan bahan yang digunakan. Ia sekaligus menaikkan lagi nilainya di pasaran dan menjadikannya buruan para pengumpul topi keledar klasik. So ni dia punya hasilnya. Salihuddin Haji Abu Samah yang mesra disapa Cik Din antara pelanggan yang telah menghantar koleksi topi keledarnya untuk direstorasi kepada Ijoy. Kali ini dia datang untuk mengambil topi keledar baharu yang ditempahnya mengikut spesifikasi dan cita rasa sendiri. Oh, agak selesa juga pakai. Okey ni, cantik ni. Betul-betul macam dispatch rider British World War II sebiji. Terima kasih banyak. Terima kasih tuan lah. Terima kasih. Cantik lah. Sahabat-sahabat, jom kita lepak kat kedai saya. Kena teh, Nescafe tarik. Saya belanja. Jom kita pergi. Cik Din antara orang lama yang tidak janggal untuk berkawan dengan orang muda seperti Ijoy dan rakan-rakannya. Kerana minat yang sama, batasan umur tidak menjadi persoalan untuk mereka bertukar pendapat. Topi keledar klasik bukan hanya sesuai digabungkan dengan motor lama. Kerana nilai keaslian dan jarang, ia kini turut digabungkan dengan motor model terbaru dan ternyata tidak nampak janggal. Mari kawan-kawan, saya tanya, saya nak dapatkan orang yang pandai buat apa yang cita rasa saya nak buat helmet tu. Jadi ada kawan-kawan kata dia boleh buat. Jadi saya jumpa dengan dia, saya terangkan macam mana nak buat. Saya buat cengkerang helmet, saya tunjukkan gambar, saya google di internet, saya nak macam ini. Rupa, bentuk, jahitan, material, saya nak serupa macam ni. Jadi dia kata dia boleh buat. Jadi saya cubalah. Tapi alhamdulillah lah. Dia buat kali pertama, terus menjadi. Saya memang cukup puas hati dengan hasil kerja tangan dia. Yang baharu disayangi dan yang lama diraikan. Tanpa mengira batas umur atau peredaran arus pemodenan, yang klasik tetap memberikan nostalgia tersendiri. Sebenarnya dia lebih pada kepuasan lah. Pasal kita pun ada koleksi itu. Dan sekarang ni bila zaman tu dah kembali balik macam nostalgia dulu. Sebenarnya saya pun dulu pun geng Rezek juga. Tapi sekarang ni naik balik. So benda tu macam nostalgia dan kita boleh blend in balik dengan yang sekarang kan. Kita ada motor, ada helmet. Kembalinya nostalgia topi keledar klasik ini membuatkan ia menjadi buruan dan trend terkini pengguna motosikal. Ia sekaligus menjadikan usaha dan minat Ijoy dalam membaiki serta restorasi topi keledar klasik ini masih relevan dan diterima ramai. Yalah, 1-2 tahun kebelakangan ni, budak-budak muda sekarang ni dah minat balik kepada motor-motor lama, motor tahun 70-an, 80-an, motor-motor retro. Jadi nak gayakan balik motor yang diorang ada tu dengan helmet di era tu. Jadi ada yang helmet dah rosak, cat dah terkopek, macam-macam lah. Jadi Ijoy ni dia punya kepakaran untuk buat balik helmet tu menjadi seperti sedia kala, seperti asal. Saya doakan dia dan harapan semoga dia maju jaya dan dia sekarang pun dalam proses untuk buat bengkel yang lebih besar dan dia boleh hasilkan own brand untuk pasaran Malaysia mengikut spek-spek daripada government jugalah, macam mana spek yang sah untuk jalan raya, dan benda ni akan diterima pakai oleh semua golongan lapisan penunggang motosikal. Yang baharu atau klasik, minat itu subjektif. Nostalgia dibawa bersama peredaran zaman dan selagi diingati, ia akan diwarisi.
Benda tu nostalgia dan minat. Orang kata hobi je. Dia orang tak kira berapa harga ke apa. Sebab minat, dia orang sanggup habiskan duit. InsyaAllah lah akan berterusan lah. Mungkin dia akan ada pelapis lah, generasi baru ni mungkin akan mewarisi barang-barang lama ni. Dia akan ada dia punya peminat dia. InsyaAllah lah mungkin 20 tahun lagi akan ada juga dia punya peminat dia. Bermula di industri namun kini bekerja sendiri. Daripada restorasi, Ejoy kini telah menghasilkan jenama sendiri. Topi keledar klasik yang dahulunya tidak dipandang, kini menjadi tarikan dan semakin mendapat perhatian. Semakin bergerak masa, semakin tinggi nilai estetikanya, hasil daripada sejarah dan kenangan yang dibawa.